Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Terima kasih kerana terus bersama dalam channel ini. Untuk mendapatkan berita terbaru, sila tekan butang subscribe, like dan share. Tekan butang notifikasi untuk mendapatkan berita-berita terbaru hangat setiap hari. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Berita akan bermula sebentar lagi. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, akhirnya Ketua Polis Negara muncul, buka suara, buka mulut berkenaan dengan pendakwaan Muhyiddin Yassin. Sebelum ini adalah pemimpin-pemimpin daripada Perikatan Nasional yang mempersoalkan pendakwaan ini. Kononnya pendakwaan ini tergesa-gesa. Tergesa-gesa apanya? Kemudian Ketua Polis Negara pun muncul dan menafikan bahawa pendakwaan ini adalah tergesa-gesa, kerana ini memang standard SOP yang sudah pun dimulakan, yang sudah pun dilaksanakan oleh Polis Diraja Malaysia, iaitu dalam masa 7 hari mesti sudah ada tindakan melalui selepas siasatan. Jadi ini bukan tindakan tergesa-gesa menurut Ketua Polis Negara. Kalau buat lambat, orang kata lembab. Bila orang buat ngam on time, ini bukan cepat tau. 7 hari siasatan dibuat, kemudian diberikan kepada AGC. Kemudian AGC menilai dan barulah dibuat dakwaan. Kalau patut didakwa, kalau tidak patut didakwa, bikin apa mau dakwa? Bikin susah saja mau dakwa kalau tidak patut didakwa. Nanti batal lagi. Tapi kalau memang ada kes, memang didakwalah. Jadi memang itu SOP dia. Jadi Ketua Polis Negara pun balun sekali lah. Dia kata kalau lambat kata lembab, tapi kalau cepat on time kata tergesa-gesa. Bila kena di tempat sendiri, bila kena dekat lubang hidung, batang hidung sendiri, macam-macam lah diperkata. Cepatlah, tergesa-gesa lah. Tapi ini on time, ini bukan tergesa-gesa. Memang itu SOP dia 7 hari. Ya, 7 hari. Jadi para pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional terimalah kenyataan bahawa Muhyiddin Yassin itu didakwa dengan benar, dengan betul. Lepas ni lawan di mahkamah lah. Kalau memang betul kamu rasa Muhyiddin Yassin itu tidak ada masalah, kalau memang betul kamu rasa Muhyiddin Yassin itu tidak bersalah, takut apa? Lawan je lah di mahkamah. Lawan je di mahkamah. Tapi setakat ini saya nampak peluang untuk Muhyiddin menang agak tipis. Kenapa agak tipis? Sebab yang dia mau lawan ini bukan calang-calang. Yang dia mau lawan ini adalah laporan polis daripada istana sendiri, daripada kesultanan sendiri. Maksudnya memang istana tidak puas hati, kopi belah. Memang sendiri yang tidak puas hati. Siapa suruh? Tidak orang suruh pun untuk sentuh, malah sentuh 3R, malah di dalam undang-undang Malaysia pun sudah diberitahu bahawa jangan mempermainkan, jangan sentuh, jangan jangan cuba-cuba untuk kaitkan istana kah, diraja kah, agama kah, kaum kah, bangsa dalam ucapan, dalam kempen, apalagi dalam kempen. Sekarang sudah kena, baru menyesal. Tapi tidak juga menyesal lah kan. Tidak ada penyesalan. Rasanya kalau ada penyesalan, orang akan buat surat merapak sembah, memohon ampun. Ini tidak. Kalau dulu-dulu mesti sudah mohon ampun sembah kepada sultan. Tapi sekarang ini bukan begitu lagi. Heran jugalah.
Oke, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Selamat tengah hari. Ada orang komen lah, kata kalau buat ulasan dalam kereta ni semua sampah. Sampah tak sampah, apa yang saya cakap ni benar-benar belaka. Jadi kalau mau cari yang sampah betul-betul, cari di dalam tong sampah. Sebab apa yang saya cakap semua benar-benar belaka, benar-benar terjadi. Okey, yang terbaru ya, terbaru Haraka Delhi akhirnya mohon maaf dan berjanji supaya selepas ini akan lebih berhati-hati sebelum menerbitkan artikel. Saya pun hairan, macam mana Haraka Delhi yang sudah bertahun-tahun pengalaman, berpuluh-puluh tahun pengalaman, sampai siap ada hutang lagi. Tidak tahulah sudah selesai ke tidak hutang piutang itu, tapi harap-harap semua sudah diselesaikan lah. Semua diselesaikan sudah. Okey, jadi apa yang berlaku? Pada satu hari ini Haraka Delhi ini dengan penuh excited lah mau jadi lidah suara bagi rakyat. Tapi masalah dia, apa yang ditonjolkan itu adalah palsu. Bukan palsu, kenapa? Gambar yang ditonjol itu, gambar yang dipapar itu bukan gambar terkini. Itu gambar 2022, 2023. Secara tidak langsung, kalau 2022 itu belum lagi kerajaan sekarang memerintah, kalau saya tidak silap lah. Kalau saya silap bagi tahu. Kalau sebelum-sebelumnya, nasib baik dia tidak ambil waktu zaman tahun 2020. Kalau dia ambil gambar zaman tahun 2020, itu memang terkena udang pula, terkena hidung sendirilah. Sebab kenapa? Waktu itu Perdana Menteri adalah daripada Perikatan Nasional, Muhyiddin Yassin. Yang memerintah negara waktu itu adalah Perikatan Nasional, termasuk Lapas. Haraka Delhi ini lidah PAS. Jadi kena hentamlah oleh jabatan JPN, oleh JPN bahawa gambar itu gambar lama. Jadi kalau ia pun mau jadi suara lidah rakyat ke apakah, siasatlah dulu gambar tu. Kalau saya yang buat silap, bolehlah cakap silap, sebab dia ada pengalaman. Bukan syarikat berpengalaman, bukan syarikat kewartawanan yang memang berpengalaman, yang sudah lama di dalam industri industri media. Ini sudah lama nih Haraka Delhi. Adakah Haraka Delhi tidak kaji dulu? Ini membuatkan saya lebih banyak persoalan, pertanyaan. Kalau itu satu yang kantoi, berapa banyak yang tidak kantoi dalam berita Haraka pun tidak tahulah. Harap-harap tiada lah, saya yakin tiada lah kan. Yakin tiada lah, tapi itulah persoalan tetap ada. Kalau itu pun susah untuk disiasat, apalagi benda-benda yang lebih rumit. Janganlah sampai jadi pula akbar berita sampah pula. Okey. So tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, kita sama-samalah menyokong kepada pentadbiran negara, kepada perkhidmatan awam. Walaupun macam mana pun mereka itu, burukkah, terukkah, baguskah, tapi dioranglah juga penggerak kepada negara Malaysia. Hormatlah sikit. Memanglah kadang-kadang kita rasa tidak puas hati, tapi kena beringat juga bahawa diorang pun manusia juga. Tapi sekarang yang bagus dia ialah, yang saya boleh jamin ialah, yang saya sudah alami ialah, pengalaman saya sendiri ialah, saya sudah mengalami perubahan ketara di dalam pentadbiran negara Malaysia. Pentadbiran awam semakin baik, semakin efektif dan semakin berkredibiliti. Dalam video ada pula melekat dalam leher. Aduh. Okeylah. So itu saja denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. PM Anwar satu kali balun habis.
Dia kata sudah buat, sudah terlanjur, sudah buat, sudah langgar peraturan, tanggunglah. Apa pula kena mengena dengan kerajaan? Jangan politikkan pula. Ini tidak kena mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, tidak kena mengena dengan kerajaan. Yang cari pasal, yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin. Dan yang buat laporan, yang buat laporan polis, yang mahu supaya tindakan dikenakan seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin dan disiasat kemudian didakwa, itu bukan kerajaan. Yang buat laporan polis itu adalah daripada istana Pahang. Jadi janganlah pula putar belit cerita kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Kalau Anwar buat pun, dia pun kena. Jangan kata ini pendakwaan terpilih pula. Mana ada pendakwaan terpilih? Saya pikir kalaulah orang-orang di dalam kerajaan, even Anwar Ibrahim pun, Perdana Menteri Malaysia, kalau dia buat ucapan begitu, istana tetap akan buat laporan. Istana tetap akan buat laporan polis. Jadi mana dia bukti yang kata ada pendakwaan terpilih kah, ada bermotif politik kah? Bila kena di lubang hidung, barulah kata motif politik lah, pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah alasan dia. Tapi sebelum buat, tidak pula fikir. Yang fikirkan hanya untuk mau menang. Lepas tu yang buat pula bukan calang-calang orang. Ini bekas Perdana Menteri tahu. Kalau orang kampung yang buat, kalau orang kampung saya yang buat, mungkin bolehlah dipertikaikan. Tidak faham perlembagaan kah, tidak faham tentang 3R kah, itu bolehlah. Tapi ini bekas Perdana Menteri yang buat ucapan itu. Jadi sekarang yang buat pendakwaan itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan tiada kena mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua tindakan daripada polis itu bukan arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu memang undang-undang Malaysia. Jika ada laporan polis, akan disiasat, dan seterusnya keputusan siasatan itu akan diserahkan kepada pihak AGC. Kalau ada kes, maka akan didakwalah. Mau tidak mau kena dakwalah. Kalau ada kes, ini memang terang-terangan sudah nampak bahwa memang ada kes. Pihak dakwaan pula, AGC pula, bukannya orang yang tidak pandai undang-undang. Semua tahu undang-undang. Jadi bila orang buat pendakwaan, ini bukan bermotifkan kepada emosi, ini bukan bermotif politik, ini bukan bermotif pribadi, tiada kena mengena pun. Yang terjadi ialah undang-undang hukum yang ada di Malaysia ini perlu untuk ditegakkan. Najib Razak pun boleh jadi banduan masuk penjara, apatah lagi Muhyiddin Yassin. Samalah, boleh juga. Salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, para penyokong Muhyiddin Yassin, berlapanglah dada. Terimalah kenyataan bahawa pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat kesalahan, memang sudah langgar undang-undang, dan yang buat laporan itu adalah pihak istana, bukannya orang kampung yang buat laporan. Jadi memang sudah dikaji dengan mendalam. Memang takkanlah selepas ini mempersalahkan pula, pihak istana, konon-konon pihak istana salah buat laporan. Itu dah melebih. Okey, so tinggalkan komen anda. Apa pula pendapat anda? Denyut Nadi, Suara Rakyat, bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ini sudah disahkan pun, Muafakat Nasional bubar. Memanglah. Dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Muafakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah, bala, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini, walaupun Muafakat Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional, tapi mereka adalah rakan yang mesra dengan Perikatan Nasional, di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS. Kalau tidak silap lah, kalau salah silap betulkan. Tapi nasib baiklah pembubaran Muafakat Nasional ini bukan seluruh Malaysia. Ini terjadi di Sabah saja. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani, bersuara, tidak terikat lagi dengan mana-mana badan ke. Kalau tak puas hati, cakap terus. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan, pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, pening kepala jugalah. Tambahan lagi pula, lagi lah Anwar Musa. Nampaknya satu demi satu terpalit pula masalah kepada Anwar Musa sekarang ni. Itu hari Anwar Musa di dalam PRK Nenggeri, dia yakin boleh menang. Last dia kata mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kepada undi, kerana ada 2,000 orang tak datang keluar mengundi. Disalahkan pula orang keluar mengundi, tidak keluar mengundi. Last apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan-puan, bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO, tapi lebih 3,500 majoriti tu. Nampaknya Muafakat Nasional tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan. Jadi adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Muafakat Nasional yang bubar lagi? Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan jangkitan ini? Selalunya benda-benda begini ni ada virus ni. Selalunya ada virus. Selalunya bila satu bubar, yang satu pun dia nampak ada mulai berani. Jadi dia pun kita pun ikutlah bubar. Harap-harap tidaklah bubar lagi. Kalau bubar lagi, pening kepala habislah Perikatan Nasional. Pening kepala habislah Anwar Musa. Ini memang mengejutkan, tapi memang sebenarnya sudah pun diagak lah, boleh diramal sudah sebenarnya benda ni bakal berlaku, kerana Muafakat Nasional di bawah Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh, bukan satu perkara yang kukuh, tapi ini hasil daripada perpecahan di antara PAS dengan UMNO. Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan, jadi dia pun selamatkanlah, menjadilah NGO Muafakat Nasional. Dan ahli-ahli dalam Muafakat Nasional pula, orang-orang besar dia, kalau saya tak silap, adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti. Suraida Kamarudin sudah senyap sekarang ni. Apa kabar dia saya pun tidak tahulah.
Oke, so itulah yang terjadi sekarang. Muafakat nasional Sabah bubar. Nah, saya sertakan juga sisipan bagi kamu. Ini sisipan dia. Muafakat nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa. Entah kenapa dorang hilang kepercayaan, saya pun tak pasti. Adakah Muafakat nasional Sabah tidak suka Muafakat nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki, berada di bawah bukan bawah kaki lah, tapi di bawah naungan Perikatan Nasional, di bawah naungan PAS Bersatu. Tidak pasti. Kita tidak pasti, tapi yang pasti sudah dibubar lah. Oke. So tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda tentang perkara ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. PM Anwar satu kali balun habis. Dia kata sudah buat, sudah terlanjur, sudah buat, sudah langgar peraturan, tanggunglah. Apa pula kena mengena dengan kerajaan? Jangan politikkan pula. Ini tidak kena mengena dengan letusannya Anwar Ibrahim. Tidak kena mengena dengan kerajaan. Yang cari pasal, yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin. Dan yang buat laporan, yang buat laporan polis, yang mahu supaya tindakan dikenakan seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin dan disiasat kemudian didakwa, itu bukan kerajaan. Yang buat laporan polis itu adalah daripada istana Pahang. Jadi janganlah pula putar belit cerita kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Kalau Anwar buat pun dia pun kena. Jangan kata ini pendakwaan terpilih pula. Mana ada pendakwaan terpilih? Saya pikir kalaulah orang-orang di dalam kerajaan, even Anwar Ibrahim pun Perdana Menteri Malaysia, kalau dia buat ucapan begitu, istana tetap akan buat laporan. Istana tetap akan buat laporan polis. Jadi mana dia bukti yang kata ada pendakwaan terpilih kah, ada bermotif politik kah? Bila kena di lubang hidung, barulah kata motif politik lah, pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah alasan dia. Tapi sebelum buat, tidak pula fikir. Yang fikirkan hanya untuk mau menang. Lepas tu yang buat pula bukan calang-calang orang. Ini bekas Perdana Menteri tahu. Kalau orang kampung yang buat, kalau orang kampung saya yang buat, mungkin bolehlah dipertikaikan. Tidak paham perlembagaan kah, tidak paham tentang 3R kah, itu bolehlah. Tapi ini bekas Perdana Menteri yang buat ucapan itu. Jadi sekarang yang buat pendakwaan itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan tiada kena mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua tindakan daripada polis itu bukan arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu memang undang-undang Malaysia. Jika ada laporan polis, akan disiasat dan seterusnya. Keputusan siasatan itu akan diserahkan kepada pihak AGC. Kalau ada kes, maka akan didakwalah. Mau tidak mau kena dakwalah. Kalau ada kes, ini memang terang-terangan sudah nampak bahwa memang ada kes. Pihak dakwaan pula, AGC pula, bukannya orang yang tidak pandai undang-undang. Semua tahu undang-undang. Jadi bila orang buat pendakwaan, ini bukan bermotifkan kepada emosi. Ini bukan bermotif politik. Ini bukan bermotif pribadi. Tiada kena mengena pun. Yang terjadi ialah undang-undang, hukum yang ada di Malaysia ini perlu untuk ditegakkan.
Najib Razak pun boleh jadi banduan masuk penjara, apatah lagi Muhyiddin Yassin. Sama lah, boleh juga. Salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, para penyokong Muhyiddin Yassin, berlapanglah dada. Terimalah kenyataan bahawa pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat kesalahan, memang sudah langgar undang-undang, dan yang buat laporan itu adalah pihak istana, bukannya orang kampung yang buat laporan. Jadi memang sudah dikaji dengan mendalam. Memang takkanlah selepas ini takkan mempersalahkan pula pihak istana, konon-konon pihak istana salah buat laporan. Itu dah melebih. Okey, so tinggalkan komen anda. Apa pula pendapat anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini sudah disahkan pun, Muafakat Nasional bubar. Memanglah. Dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Muafakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah, bala, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini, walaupun Muafakat Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional, tapi mereka adalah rakan yang mesra dengan Perikatan Nasional, di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS. Kalau tidak silap lah, kalau salah silap betulkan. Tapi nasib baiklah pembubaran Muafakat Nasional ini bukan seluruh Malaysia. Ini terjadi di Sabah saja. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani bersuara, tidak terikat lagi dengan mana-mana badan ke. Kalau tak puas hati, cakap terus. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan, pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, pening kepala jugalah. Tambahan lagi pula lagi lah Anwar Musa. Nampaknya satu demi satu terpalit pula masalah kepada Anwar Musa sekarang ni. Itu hari Anwar Musa di dalam PRK Nenggeri, dia yakin boleh menang. Last dia kata mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kepada undi, kerana ada 2,000 orang tak datang keluar mengundi. Disalahkan pula orang keluar mengundi, tidak keluar mengundi. Last apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan, bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO, tapi lebih 3,500 majoriti tu. Nampaknya Muafakat Nasional tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan. Jadi adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Muafakat Nasional yang bubar lagi? Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan jangkitan ini? Selalunya benda-benda begini ni ada virus ni. Selalunya ada virus. Selalunya bila satu bubar, yang satu pun dia nampak ada mulai berani. Jadi dia pun kita pun ikutlah bubar. Harap-harap tidaklah bubar lagi. Kalau bubar lagi, pening
kepala habis lah Perikatan Nasional. Pening kepala habis lah Anwar Musa. Ini memang mengejutkan, tapi memang sebenarnya sudah pun diagak lah, boleh diramal sudah sebenarnya benda ini bakal berlaku. Karena Muafakat Nasional di bawah Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh, bukan satu perkara yang kukuh, tapi ini hasil daripada perpecahan di antara PAS dengan UMNO. Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan, jadi dia pun selamatkanlah menjadilah NGO Muafakat Nasional. Dan ahli-ahli dalam Muafakat Nasional pula, orang-orang besar dia, kalau saya tak silap, adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti. Suraida Kamarudin sudah senyap sekarang nih. Apa kabar dia saya pun tidak tahulah. Oke, so itulah yang terjadi sekarang. Muafakat Nasional Sabah bubar. Saya sertakan juga sisipan bagi kamu. Ini sisipan dia. Muafakat Nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa. Entah kenapa dorang hilang kepercayaan, saya pun tak pasti. Adakah Muafakat Nasional Sabah tidak suka Muafakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki, berada di bawah bukan bawah kaki lah, tapi di bawah naungan Perikatan Nasional, di bawah naungan PAS Bersatu. Tidak pasti. Tidak pasti, tapi yang pasti sudah dibubar lah. Oke. So tinggalkan komen Anda, apa pendapat Anda tentang perkara ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye. Salam sejahtera Malaysia. PM Anwar satu kali balun habis. Dia kata sudah buat, sudah terlanjur, sudah buat, sudah langgar peraturan, tanggunglah. Apa pula kena mengena dengan kerajaan? Jangan politikkan pula. Ini tidak kena mengena dengan keputusannya Anwar Ibrahim, tidak kena mengena dengan kerajaan. Yang cari pasal, yang langgar peraturan itu Muhyiddin Yassin. Dan yang buat laporan, yang buat laporan polis, yang mahu supaya tindakan dikenakan seadil-adilnya kepada Muhyiddin Yassin dan disiasat, kemudian didakwa, itu bukan kerajaan. Yang buat laporan polis itu adalah daripada istana Pahang. Jadi janganlah pula putar belit cerita kata Datuk Seri Anwar Ibrahim pula. Kalau Anwar buat pun, dia pun kena. Jangan kata ini pendakwaan terpilih pula. Mana ada pendakwaan terpilih? Saya pikir kalaulah orang-orang di dalam kerajaan, even Anwar Ibrahim pun, Perdana Menteri Malaysia, kalau dia buat ucapan begitu, istana tetap akan buat laporan. Istana tetap akan buat laporan polis. Jadi mana dia bukti yang kata ada pendakwaan terpilih kah, ada bermotif politik kah? Bila kena di lubang hidung, barulah kata motif politik lah, pendakwaan terpilih lah, macam-macam lah alasan dia. Tapi sebelum buat, tidak pula fikir. Yang fikirkan hanya untuk mau menang. Lepas tu yang buat pula bukan calang-calang orang. Ini bekas Perdana Menteri tahu. Kalau orang kampung yang buat, kalau orang kampung saya yang buat, mungkin bolehlah dipertikaikan. Tidak paham perlembagaan kah, tidak paham tentang 3R kah, itu bolehlah. Tapi ini bekas Perdana Menteri yang buat ucapan itu. Jadi sekarang yang buat pendakwaan itu bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim,
dan tiada kena mengena dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Semua tindakan daripada polis itu bukan arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu memang undang-undang Malaysia. Jika ada laporan polis akan disiasat dan seterusnya. Keputusan siasatan itu akan diserahkan kepada pihak AGC. Kalau ada kes, maka akan didakwalah. Mau tidak mau kena dakwalah. Kalau ada kes, ini memang terang-terangan sudah nampak bahwa memang ada kes. Pihak dakwaan pula, AGC pula, bukannya orang yang tidak pandai undang-undang. Semua tahu undang-undang. Jadi bila orang buat pendakwaan, ini bukan bermotifkan kepada emosi. Ini bukan bermotif politik. Ini bukan bermotif pribadi. Tiada kena mengena pun. Yang terjadi ialah undang-undang hukum yang ada di Malaysia ini perlu untuk ditegakkan. Najib Razak pun boleh jadi banduan masuk penjara. Apatah lagi Muhyiddin Yassin. Samalah, boleh juga. Salah tetap salah, betul tetap betul. Jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, para penyokong Muhyiddin Yassin, berlapanglah dada. Terimalah kenyataan bahawa pemimpin kamu yang kamu sayangi itu memang sudah buat kesalahan, memang sudah langgar undang-undang, dan yang buat laporan itu adalah pihak istana, bukannya orang kampung yang buat laporan. Jadi memang sudah dikaji dengan mendalam. Memang takkanlah selepas ini mempersalahkan pula, pihak istana, konon-konon pihak istana salah buat laporan. Itu dah melebih. Okey, so tinggalkan komen anda. Apa pula pendapat anda? Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Ini sudah disahkan pun, Muafakat Nasional bubar. Memanglah. Dan disahkan bahawa pembubaran ini disebabkan mereka sudah hilang kepercayaan kepada Anwar Musa, bos kepada Muafakat Nasional. Nampaknya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, satu demi satu musibah, bala, malapetaka melanda Perikatan Nasional. Terbaru ini, walaupun Muafakat Nasional bukanlah dalam Perikatan Nasional, tapi mereka adalah rakan yang mesra dengan Perikatan Nasional, di mana kalau saya tidak silap Anwar Musa sudah pun menjadi ahli kepada PAS. Kalau tidak silap lah, kalau salah silap betulkan. Tapi nasib baiklah pembubaran Muafakat Nasional ini bukan seluruh Malaysia. Ini terjadi di Sabah saja. Tahniahlah kepada orang-orang Sabah yang berani bersuara, tidak terikat lagi dengan mana-mana badan ke. Kalau tak puas hati, cakap terus. Mereka memang sudah belajar untuk berani menyuarakan. Ini satu perkembangan baru yang agak pasti merisaukan, pasti membimbangkan, pasti membuatkan Muhyiddin Yassin, Hadi Awang, pening kepala jugalah. Tambahan lagi pula, lagi lah Anwar Musa. Nampaknya satu demi satu terpalit pula masalah kepada Anwar Musa sekarang ni. Itu hari Anwar Musa di dalam PRK Nenggeri, dia yakin boleh menang. Last dia kata
mungkin ada sedikit perubahan, ada sedikit penurunan kepada undi, kerana ada 2.000 orang tak datang keluar mengundi. Disalahkan pula orang keluar mengundi, tidak keluar mengundi. Last apa yang terjadi ya tuan-tuan dan puan, bukan sedikit majoriti yang diperoleh oleh UMNO, tapi lebih 3.500 majoriti tu. Nampaknya Muafakat Nasional tidaklah memberi kekuatan kepada Perikatan Nasional yang sangat signifikan. Jadi adakah selepas ini lagi akan ada lagi tempat lain Muafakat Nasional yang bubar lagi? Adakah tempat lain juga akan terjangkit dengan jangkitan ini? Selalunya benda-benda begini ni ada virus ni. Selalunya ada virus. Selalunya bila satu bubar, yang satu pun dia nampak ada mulai berani. Jadi dia pun kita pun ikutlah bubar. Harap-harap tidaklah bubar lagi. Kalau bubar lagi, pening kepala habislah Perikatan Nasional. Pening kepala habislah Anwar Musa. Ini memang mengejutkan, tapi memang sebenarnya sudah pun diagak lah, boleh diramal sudah sebenarnya benda ni bakal berlaku. Kerana Muafakat Nasional di bawah Anwar Musa memang bukan satu perkara yang kukuh, bukan satu perkara yang kukuh, tapi ini hasil daripada perpecahan di antara PAS dengan UMNO. Akhirnya mungkin Anwar Musa rasa sayang untuk membiarkan, jadi dia pun selamatkanlah menjadilah NGO Muafakat Nasional. Dan ahli-ahli dalam Muafakat Nasional pula, orang-orang besar dia, kalau saya tak silap, adalah orang-orang yang serpihan dibuang daripada parti. Suraida Kamarudin sudah senyap sekarang ni. Apa kabar dia saya pun tidak tahulah. Okey, so itulah yang terjadi sekarang. Muafakat Nasional Sabah bubar. Saya sertakan juga sisipan bagi kamu. Ini sisipan dia. Muafakat Nasional Sabah bubar kerana hilang kepercayaan kepada Anwar Musa. Entah kenapa dorang hilang kepercayaan, saya pun tak pasti. Adakah Muafakat Nasional Sabah tidak suka Muafakat Nasional di bawah pimpinan Anwar Musa berada di bawah kaki, berada di bawah bukan bawah kaki lah, tapi di bawah naungan Perikatan Nasional, di bawah naungan PAS Bersatu. Tidak pasti. Kita tidak pasti, tapi yang pasti sudah dibubarlah. Okey. So tinggalkan komen anda, apa pendapat anda tentang perkara ini. Denyut Nadi, suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye bye.